Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam ini untuk sekali lagi kita bersama-sama mengikuti siri ceramah Friday Lectures in Al-Quran Science, yang mana pada malam ini seperti mana dikatakan oleh Tuan Ustaz Mahyudin tadi, kita akan membicarakan pula dalam bidang mathematics, dan apakah kaitannya atau apakah yang boleh kita kaitkan dengan Al-Quran. Yang selanjutnya insya-Allah kita akan lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu matematik. Dan apabila dikatakan ilmu matematik ini, mungkin ada yang tertanya-tanya. Sebenarnya ada dua golongan di sini. Satu golongan tertanya-tanya, ada tak apa sebenarnya yang nak dicerita oleh Al-Quran? Apakah Al-Quran yang mengandungi matematik? Sedangkan Al-Quran ni kitab yang memberi hidayat. Yalah, kalau cerita pasal astronomi, memang ada Al-Quran Syamsu wal Qamar, apa bintang semua. Nak cerita pasal bukit Bukau pun ada, binatang pun ada. Tapi matematik adalah satu konsep. Matematik tak boleh dilihat, dia boleh dikira. Tak boleh dilihat natijah dia, tapi matematik itu sendiri adalah satu konsep. Jadi apakah konsep ini boleh dilihat dalam Al-Quran? Itu satu golongan. Golongan yang lain pula mengatakan banyak matematik dalam Al-Quran ini. Apa sahaja nak cakap. Pergerakan bintang pun matematik. Dalam Al-Quran Allah SWT menceritakan tentang bagaimana satu hari pada hari kiamat, pada hari akhirat bersamaan 1000 tahun dengan perkiraan kita. Atau malaikat naik bertemu dengan Allah setiap hari dalam masa kadar 50,000 tahun. Ini semua matematik. Dan ada pula yang boleh kaitkan 1000 tahun, dibuat kira-kira dia sampai cakap speed of light gitu. Jadi ketika golongan itu dia kata banyak nak cakap apa. Jadi untuk mengimbangi antara kedua ini, pada malam ini kita tidak akan mengupas banyak tentang matematik, tapi apa yang saya akan bawa adalah hanya dua potong ayat yang menunjukkan dasar matematik atau konsep matematik. Tidak akan kita di dalam benda itu kecuali dalam kupasan-kupasan insya-Allah. Dalam kupasan kita tentang ayat tersebut. Dan di akhir nanti kita akan buka kepada seperti biasa kepada tuan-tuan dan puan sekalian untuk soal jawab lah. Sekiranya ada apa-apa kemusykilan ditimbulkan. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya mulakan dengan ayat yang biasa dibaca dan biasa dihafal oleh kebanyakan orang Islam, hatta kanak-kanak pun. Dalam surah Al-Fajr. Saya sengaja tak letak nama ayat, nama surah kerana apa? Kerana makna dia dah ada. Nama surah dah ada daripada awal ayat pertama surah ini. Wal Fajr, demi Fajar. By the dawn, Fajar. Walayalin Ashr, dan malam yang 10. And by the 10 nights. Di sini kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Wa di sini sumpahan demi. Allah SWT bersumpah dengan waktu fajar. Allah boleh sumpah dengan apa saja Allah nak. Ini hak Allah. Kita tak boleh sumpah selain dengan nama Allah. Demi Allah boleh. Tapi demi bulan lah, yang memagari bintang lah, sesungguhnya aku cinta padamu. Tak boleh. Kita tak boleh sumpah dengan lain. Kita hanya boleh sumpah dengan nama Allah sahaja. Allah sumpah wal fajar, demi fajar. Apa dia? Belum tadi. Allah sumpah lagi pula dengan malam yang 10, walayalin ashr. By the 10 nights. Malam 10 ni apa? Di sini ulama selisih pendapat. Ada ulama mengatakan malam yang 10 ni adalah malam 10 yang pertama pada bulan Zulhijjah. Kerana itu adalah bulan yang mulia. Bulan Zulhijjah ini kemuliaan dia pada 10 malam yang pertama. Kemuncak dia adalah hari Arafah bagi orang pergi haji. Dan juga bagi mereka yang tak pergi haji, waktu mereka sembelih korban, itu hari kemuncak dia. Ada ulama mengatakan tidak, ini adalah 10 malam terakhir Ramadan. Dari situlah kemungkinan akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Ada kata orang tidak, ini adalah 10 malam pertama dalam bulan Muharram. Jadi beza pendapat.
Macam mana pun Allah sumpah dengan nombor di sini. Walayalin ashir, 10 malam yang ganjil. Lihat, waktu fajar habis 10 malam yang ganjil. Kemudian yang ketiga, Allah SWT bersumpah dengan konsep matematik itu sendiri. Semua yang merangkumi nombor-nombor dasar matematik. Wasyaf'i wal watri, dan yang genap dan yang ganjil. By the even and the odd. Jadi kalau kita lihat nombor, sama ada dia genap ataupun dia ganjil, tak ada yang in between. Dan ini konsep yang Allah SWT telah terapkan dalam alam ini, universe ini. Semuanya muzdawij, semuanya berpasangan, lelaki perempuan, tinggi rendah, panas sejuk, genap ganjil, tak ada yang berkenaan. Jadi ini konsep nombor Allah SWT sebut dalam Al-Quran, merangkumi semua nombor, genap dan ganjil. Untuk kita kaji lagi nombor itu apa, what are numbers. Bukan bidang saya lah mathematics, tapi bidang teman saya, teman sekelas saya dahulu, di sekolah menengah. Inilah teman saya, Cik Zakaria, Muhammad Zakaria, yang memang terkenal di sekolah dulu pun memang terkenal dah. Memang terror matematik. Jadi saya serahkan pada ni untuk kupas lebih lanjut tentang matematik ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz Firdaus, dalam masalah saya sekarang dalam matematik sendiri saya lihatkan dalam bahasa Inggeris Jadi kadang-kadang saya susah lah nak translatekan daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ataupun yang lebih ramai matematik. So saya akan campur-campur bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi sesiapa yang tak faham tu mungkin boleh nanti tanya lagi lah. Saya akan cuba jelaskan lebih lanjut. Okey, jadi saya Ustaz Firdaus mulakan dengan konsep numbers, konsep nombor. Dalam ayat tadi tu ada even numbers dan odd numbers. Jadi manusia apa yang buat dia extend lagi. Okay. Dalam the type of numbers yang ada dalam mathematics, ada rational numbers. Rational numbers are real numbers, even numbers, odd numbers, right? Numbers basically yang boleh express into fraction. Okay, half, 1/4, 1/3. Okay, so kenapa kita kena rangkumkan different types of numbers? Sebab kebiasaan manusia ni, dia kita nak nampak dengan otak, dengan mata sendiri. Jadi sebab tu dia ada rangkuman nombor-nombor ni. So the first one is rational numbers. Nombor yang boleh express in fraction. Okay, the second number is irrational numbers. Basically numbers that has no end. Nanti maybe kita akan elaborate, kita akan some example why ada irrational numbers. And the third one is irrational numbers itu. Then ada lagi bab-bab yang tertentu dalam matematik ni. Rational numbers, irrational numbers tak boleh cari solution untuk masalah itu. Jadi dia extend lagi, ada complex numbers, imaginary numbers. Okay. Mungkin sesiapa yang dah buat matematik dalam E-level, Polytechnic, universiti mungkin baru mereka akan berjumpa dengan complex numbers. Tapi mungkin dalam physical world ni, dalam kehidupan kita sehari-hari ni, apa itu actually complex number? Kenapa kita perlukan complex number? Okay, as an example, just to elaborate. Kenapa dia panggil imaginary numbers? Because dia nak resolve matters yang manusia tak boleh nampak. Untuk so dia panggil imaginary numbers. Okay, example macam electricity ni, current yang hidupkan lampu ni, hidupkan komputer kan. Bila generate, macam mana electricity dia adakan is melalui generator. Generator yang akan berputar cross the magnetic field, langsung jadi electricity. Tapi dalam perjalanan electricity itu melalui wire, dia ada magnetic field, the electricity field. Jadi untuk mereka calculate, sebab kalau gunakan rational number dengan irrational number untuk calculate energy flow, ada certain part yang hilang. So yang part yang hilang tu actually is the magnetic field which is on the another dimension. So untuk mereka nak fahamkan konsep-konsep ni, mereka gunakan complex number.
Ini just some explanation Okay. Kenapa nak tahu about the other field yang kita tak nampak, the other dimension? Because the other dimension is important because kita gunakan variability ni untuk calculate macam power efficiency. Power efficiency ni perlu lah sebab dia akan power efficiency untuk memberi kita pengetahuan berapa efisien kita gunakan minyak ini. Minyak untuk membakar keluarkan steam untuk run turbine kita nak tahu lah berapa efisien. Jadi kita perlukan semua nombor ni. Kebiasaan manusia, mereka tak boleh lepaskan apa-apa yang hilang begitu saja. Kita nak pakai logical thinking, nak explain. Okay. Dalam slide yang berikutnya, ini nak explain sikit irrational numbers. So macam, for example, macam pi ni. Semua orang tahu lah pi 3.141.192 habis exactly berjela-jela lah. Kebanyakan di sekolah kita kadang-kadang pakai 22.7 lah. Tapi 22.7 tu it's just an approximation saja. It's not pi by itself. So pi tu dalam diagram ni kita boleh classify. Senang je. Kita boleh ukur circumference, bulatan berapa panjang bulat circle ini, dan kita boleh measure diameter. Kita boleh divide circumference by diameter akan beri kita value pi ni. Tapi value pi tu is endless. Okay. Dia kalau kita divide sampai mungkin hari kiamat pun akan habis. Kita pakai super komputer sampai sekarang pun tak ada value to pi. Untuk menunjukkan anda berapa panjang. Ini kita just capture part of pi je lah. This is just part of pi. Okay. Ini pun tak semua sekali, baru separuh je. Okay. So this is just the kita tengok manusia cuba nak fahamkan bagaimana kita nak master mathematics. Tapi ada beberapa perkara yang kita masih belum boleh master lah. Yang kita boleh mesti faham akan keadaan ini. Tuhan lebih maha kuasa daripada manusia. Lagi satu is square root 2. Square root 2. Kalau kita draw square, kalau kita 1 cm, 1 cm, 1 meter by 1 meter kan, kita boleh ukur dah kena je. Tapi dia akan, kalau kita ikut by calculation, kalau kau orang faham kita gunakan formula Pythagoras theorem. Kita dapat diagonal equal to square root 2. Tapi square root 2 tu pun sama juga, is nombor yang tak ada akhir. So basically nombor ni tidak boleh ditunjukkan secara finite. Ya kan? Jadi nombor ini ada sikit masalah sikit. Nombor ni sebenarnya panjang. Kita ada copy daripada internet. So actually nombor dia daripada atas ni 1.141 ni. Ini ada 50 juta digit. Kalau kita nak rangkumkan semua sekali lah. Okay. So ini some of the concept of numbers. So kita mulakan dengan konsep number. So basically maths bermula dengan nombor. So kalau kita faham nombor, baru lepas kita boleh move to the next step. Terima kasih Cik Nadia. Sebelum kita bahaskan ayat yang seterusnya ini, saya tertarik tadi kalau sekiranya kita lihatlah kembali tadi. Ini saya tak tahu lah tuan-tuan saya, tapi pada saya dapat lihat kebesaran Allah SWT. Mungkin tadi bila diterangkan oleh Cik Zakaria tadi tentang kompleks numbers tadi. Bila terangkan kompleks numbers sesuatu yang tak wujud. Tapi benda yang tak wujud, siapa boleh kira? Saya challenge lah. Siapa boleh kira cari jawapan square root of -1? Mana nak kira square root of -1? Kalau nak tahu square root, katakan square root of 4. Square root of 4 is 2, betul
Nah, square root of 4 is 2. Square root of minus 4, ada tak jawapan dia? Tak ada jawapan dia. So this is a complex number lah. Square root of minus 1. Cuma yang pelik ni, kita lihat kebesaran Allah SWT. Nombor ini dicipta oleh manusia untuk mengira sesuatu yang fizikal, sesuatu yang wujud di atas muka bumi ini. Nombor yang ada sekarang ini, nombor yang biasa boleh dikira 1, 2, 3, 4, 5 semua ini, rational numbers ke irrational numbers, masih, kata Cik Zakaria tadi, masih tak lengkap, masih lagi tak cukup untuk membuat perkiraan yang berkaitan dengan elektrisiti. Jadi lihat Allah SWT menunjukkan kita ni macam mana canggih pun ilmu kita, tetap kita tak boleh nak membuat perkiraan sesuatu yang nampak atau sesuatu yang ada kesan dia dalam fizikal, dunia fizikal ni, physical world ini, kecuali hanya dengan kita mencipta sesuatu yang kita tak boleh sendiri kira. Kita terpaksa cipta sesuatu yang kita sendiri tak boleh kira. Minus 1 siapa boleh kira? Square root of minus 1 tak ada orang boleh kira. Tapi terpaksa cipta A plus BI. Maksa cipta kerana apa? Nak kira sesuatu yang fizikal. Jadi inilah kebesaran Allah SWT. Satu lagi yang kita akan terangkan tentang yang irrational number ini, memang saya minat irrational number ini. Sebab apa? Dia sesuatu nombor yang tak ada penghujung. Pada saya dia satu, yalah saya bukan pakar matematik, pasal saya anggap sesuatu yang kira very pelik lah, sangat memelikkan. Benda yang boleh kira, circumference katakan kira 22 cm, kemudian diameter kita kira ambil 6 kira 7 cm. Ini nombor boleh kira 22, 7, finite, boleh kira. Tetapi bila kita bagikan yang nombor boleh kira pada nombor yang boleh kira, kita dapat nombor yang tak ada penghujung. Seolah-olah diameter atau pi ini sesuatu yang kirakan manusia tak boleh menjangkau sampai mana penghujung dia. Kalau kita bagikan 100 bagikan 50 dapat 2, 6 je. Boleh kira. Cuba saya tanya, 100 bagikan 30. 100 dengan 30. Ini benda ni biasa berlaku kalau seseorang tu bagi harta. Ini bidang saya sikit lah. Bagi harta dalam ilmu faraid, kan ada 100,000, si ibu dapat 1/3. 100,000 bagikan 1/3 dapat berapa? Dia dapat $33,333. Tak cukup. Sebenarnya tak mesti exact. 0.33 sen. Tak cukup juga. Mesti ada 3 tak ada penghujung lah. Ini senang ke? Kalau 1/3. Sendiri senang. So something yang kita lihat kebesaran Allah SWT menunjukkan kelemahan kita. Kita boleh buat matematik, tapi bab-bab ini kita tak boleh nak kira penghujung dia. Pai tadi kata, Cik Zakaria tadi, berapa bulan ni tapi tak silap saya, orang mula nak hafal pai ni. 3.14159265 boleh hafal. Manusia boleh hafal. Jadi yang tak mustahil hafal. Jadi kalau orang boleh hafal pai ni, mungkin hafal Quran juga. Saya buat advertisement ni dalam Quran kan. Apply jadi Quran boleh, tak ada mustahil dia. There's no impossible. Kemudian tadi square root of 2 semua baiklah. Kita pergi kepada ayat yang kedua di sini. Tak banyak ayat, saya nak buat dua saja ayat. Ayat dalam surah Luqman ayat 27, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ataupun memberikan isyarat kepada kita satu konsep infinity, konsep yang tiada penghujung. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Maksudnya,
Dalam bahasa Melayu. Dan seandainya pohon-pohon di bumi ini, semua pohon, kira yang besar, yang kecil, semua dahan-dahan dia semua tu dipakai, digunakan untuk dijadikan pen. Pohon besar macam nak pen, maksudnya pohon tu dipecahkan jadi kecil, jadi halus sehingga menjadi tinta yang halus yang kita boleh pegang. Sate ke, macam itulah saya boleh tulis. Semua pokok-pokok kat dunia daripada dulu sampai akan datang digunakan untuk buat pen. Dan laut menjadi tinta baginya. Kalau baru baca nama tersebut, jadi king kepada pen tersebut. Ditambahkan kepadanya, maknanya satu laut, semua laut dunia tak cukup, tambah lagi 7 laut. Lepas setiap satu kering tambah lagi laut. Lepas satu kering tambah lagi laut. Sesudah kekeringnya, nescaya tidak akan habisnya dituliskan kalimat Allah, nikmat-nikmat Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Tak akan habis. Menunjukkan satu konsep infinity. Ini Allah SWT bawa permisalan yang boleh difahami oleh orang-orang Arab zaman Rasulullah SAW. Allah tak guna dalam keadaan infinity. Kalau tidak, mana orang Arab pun tak faham. Faham benda infinity. Jadi bawa contoh supaya orang senang faham. Kamu tengok laut itu banyak. Mana orang pernah pusing satu dunia orang Arab zaman Rasulullah. Dia tahu laut itu laut merah, laut Mediterranean, Teluk Arab, itu je. Kemudian pokok pun yang dapat kepada masih berapa batang lah. Dia tak nampak pokok-pokok dekat Malaysia, dekat Indonesia, pokok yang berlambak-lambak macam itu. Tak terbayang, tapi kita serang nampak. Ini semua digunakan sebagai pen. Laut datangkan 7 kali laut macam itu juga tak boleh habis dituliskan. Apa dikatakan nikmat-nikmat Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Sekaligus menunjukkan konsep infinity, konsep yang tidak ada penghujungnya. Mana dalam Al-Quran banyak Allah SWT menggunakan konsep infinity, tapi dalam bentuk perkataan khalidina fiha, kekal di dalam Islam lamanya. Khalidina fiha abada. Dalam khalidin kekal, abada sampai bila-bila. Itu mungkin orang faham sampai bila-bila. Tak tahulah sampai bila. Pasal ada yang ikut falsafah Yunani, mereka katakan di syurga, tinggal di syurga ada hadir, tinggal di neraka ada hadir, tak selama-lamanya. Sebab perkataan abadan kekal ada penghujung. Kita tak dapat grasp, tak dapat nak tangkap konsep infinity. Kita faham, tetapi kita percaya akidah sunnah wal jamaah, masuk neraka, neraka itu kekal. Syurga, syurga itu kekal. Cuma kalau kita belajar tauhid, dia ada permulaan, tiada akhiran. Sedangkan Allah SWT tiada permulaan, tiada akhiran. Itu dia punya beza dia. Konsep infinity ada. Jadi infinity itu, ni konsep matematik. Apakah konsep infinity itu kalau kita bandingkan matematik? Apa penggunaan dia, macam mana cerita dia tu? Ini saya cakap kepada pakar je lah, teman saya, cerita saya. Silakan. Konsep infinity untuk pakar matematik, lalunya ini pun saya suka bawakan cuma nature, kebiasaan manusia. Mereka tak boleh give up. Mereka tak boleh cakap, okey, benda ni saya tak boleh, saya biarkan. Jadi pakar matematik ni sebab mereka tak mahu give up lah. Mereka cipta ni konsep infinity. Jadi nombor yang terlalu besar ataupun terlalu kecil, senangnya infinity. Boleh habis juga situ. So actually infinity tu actually kalau kita fikirkan is real entity lah. Maksudnya benda tu ada, besar terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kat sini ada 2 example. Infinity kalau divide ini number by 0. Actually kalau kita look at division, kalau kita ada satu nombor, kita divide dengan nombor yang kecil sekali, jawapannya akan jadi besar sekali, kan? So kalau mungkin kita mulakan 10, kalau kita ambil 1 juta tu, kita divide dengan half, 1/5, nombor tu jadi 2 juta. Kalau kita divide by 1/10, jadi 10 juta. Jadi kalau kita imagine kita kecil-kecilkan nombor tu sampai sekecil-kecilnya, nombor jawapannya akan jadi lebih besar, kan? Jadi kalau kita sampai nombor yang kecil, kita penghujung dia apa? Penghujung dia is 0, kosong. Jadi kalau
konsep infinity tu kalau benda tu dah terlalu kecil sampai kosong, maknanya jawapannya juga akan terlalu besar untuk dikirakan. Jadi digunakan konsep infinity. Di sini saya suka apa? Kita kasih example lah, example in reality again. Mathematics ni basically is a pattern lah, macam pattern. Dia ada macam pattern untuk orang fahamkan. Ada bahagian mechanics, ada bahagian statistics. Mechanics tu ada algebra. Kira macam pattern lah. Jadi mereka yang expert dalam buat programming mereka adalah orang yang selalu bagus dalam mathematics lah. Tapi kalau kita tanya programmer semua, mereka tak suka kalau nampak benda ni lah divide by zero, because program tu akan crash. Every time ada divide by zero je, untuk pakar programmer mereka tak suka tengok ni. Kalau nampak kosong je, mereka dapat. So ini tunjukkan yang walaupun manusia dah cipta komputer, cipta apa, mesti ada basic things still tak boleh dia cari solution lah. Example yang nombor 2, kita pakaikan tangent 90 degrees. Ini under trigonometry. Trigonometry tu tak ada, it's actually a simple concept. It's just ratio of in a triangle. It's just ratio maknanya dua parameter lah dilibatkan. So kalau kita nak example dalam ni tangent angle ke bawah lah ni. Selalu kita biasa dengan tuah kasut lah, tuah suka kita belajar kat sekolah. Tangent is opposite over. Jadi kita cosine, it is over hypotenuse, sine, opposite over hypotenuse. So kalau nak tunjukkan konsep tangent 90, kalau kita tengah kalkulator is keluar E lah, maknanya infinity. Kenapa infinity? Kita nak tengok dia punya konsep. So kalau kita ada dua point ni, X dengan Y ni, kalau kita nak cari angle yang dekat ujung line Y tu, kalau kita draw 90 degrees, will it form a triangle? Dia tak form a triangle pasal benda tu terus. Jadi sebab tu tangent 90 kita answer infinity. Sebab dia tak form triangle. So bila dia tak form triangle, apa yang jadi is konsep of trigonometry dah tak boleh dipakai. Sebab trigonometry tu dia punya asas is ratio of within a triangle. Jadi ni just some example lah, nak kasih kita some idea apa itu infinity. Okay. So ini lah kita dapat X over Y, tangent 90 is always infinity. Okay, kita kasih yang apa yang kita lalui tadi just the basic ideas of mathematics, numbers dengan the concept of infinity. Sekarang saya nak touch on the mathematics. What is actually mathematics? Pada saya, ini pendapat pribadi saya. Mathematics ni actually tak ada lain sebagai tool untuk manusia gunakan fahamkan complexity of life. Sekarang kalau kita tengok cara hidup nature dalam kehidupan ini, susah kan manusia nak fahamkan. Macam mana kapal terbang boleh terbang, atau berguna sebab kapal terbang jadi burung terbang. Apa burung boleh terbang? So dia akan keluarkan model untuk tunjukkan kenapa tu burung itu boleh terbang. Jadi selalunya model-model yang gunakan ini akan menggunakan mathematics untuk fahamkan pemikiran mereka. Dia untuk manusia gunakan dia punya logik. Okay, so because of dengan ini sebab kita kalau kita pandang mathematics tu sebagai tool untuk kita fahamkan kehidupan dunia ini, jadi secara tidak langsung kita akan tahu yang mathematics tu is important lah dalam kehidupan kita. Jadi masalahnya kalau tengok apa ataupun kita tanya orang Cina orang Melayu bagus tak mathematics. Baru kita cakap orang Melayu tak bagus mathematics. Okay, mungkin kita try to kupas sikit kenapa orang Melayu tak bagus mathematics. Saya orang Melayu saya tak percaya yang orang Melayu tak bagus mathematics. Okay, sekarang yang masalahnya sekarang ni orang Melayu kadang terlalu sopan, dan
mereka tak berani lah tunjukkan diri mereka. Example saya kasih example working life saya. Dulu saya kerja di US. Di US, di situ ada Yahudi, ada orang Cina, ada orang India, ada Mak Saleh. Yang saya seorang Melayu. Jadi waktu kita bekerja, saya programmer dulu kat US. So waktu kita bekerja, mula saya takut lah. Saya cakap, ini orang-orang teror lah. Saya akan makan lah dulu. Tapi tak lama lah, kita buang kerja. Tapi bila kita buat kerja, lama-lama kita rasa sebenarnya diorang tu sebenarnya orang biasa. Orang-orang ni semua actually macam kawan-kawan kita biasa saja. Tak, nothing special lah. So itu kasih saya confident lah yang sebenarnya orang Melayu ni tak ada apa-apa kesilapan kat situ lah. Jadi untuk kita nak convince orang Melayu lain yang kita boleh buat matematik. Sekarang matematik actually ada dua perkara lah. Satu, matematik ni pattern. Saya cakap tadi pattern untuk orang gunakan untuk programming. Jadi untuk kita master certain pattern, apa kita perlu buat? Kita perlu praktis lah. Orang belajar joget nak belajar joget, dia kena setiap hari praktis. Kalau dia praktis tahun sekali, dia suruh kena joget, jadi robot lah. Okay? Macam kita nak buat main bola atau main badminton. Kalau kita main tahun sekali atau sekali kita tak akan bagus lah. It's the same concept lah about practicing lah. Kita kena selalu praktis. Okay, bagi satu masalahnya kita kena keep pushing kita ke main. Kadang-kadang tu matematik akan kasih kita roadblock. Maknanya kita dah fikir ada satu part tu, otak kita dah boleh terima. Jadi apa kita perlu buat? Kita kena ustaz belok. Yelah, cakap senang. Tapi kita kena train kita punya mind tu untuk cari jalan lain. Okay, example kalau untuk budak-budak sekolah menengah ataupun A-level, kita ada konsep. Tadi saya cakap trigonometry. Okay, kalau kita tengok problem trigonometry tu, kita triangle. Dia suruh cari angle. Trigonometry ada macam-macam formula tau. Ada trigo ratio, ada dua basuh. Lepas tu ada sine rule, ada cosine rule. Banyak. Kalau kita tengok formula ni banyak ni, ada dalam 6 ke 7 formula. Lepas tu ada calculator ni. Dah dapat tu bukan pakai formula terus dapat answer dia. Kena tekan calculator lagi. Jadi kalau kita tengok formula-formula ni semua dengan triangle tu, kita mana pakai ke? Jadi kat situ yang jadi kita gabrak. Jadi apa kita perlu buat? Kita adakan macam proses. Formula mana kita nak pilih. Okay, so trigonometry triangle tu ada two type triangle. Satu kita panggil right angle triangle lah. Right angle triangle yang ada 90 degrees. Dia ada yang tak ada 90 degrees tu kita panggil non right angle triangle. So every time kita nampak right angle triangle, okay, straight away kita pakai trigo ratio. Right? Kalau kita tengok non right angle triangle, kita pakai the sine rule, cosine rule. Lepas tu kalau kita dah masuk right angle triangle, bukan kat situ je. Lepas tu right angle triangle kita ada lagi 3 ratio nak pakai. Nak pakai tangent ke, nak pakai sine ke, nak pakai cosine. So lah. Lepas tu kita tengok payment ratio lah. Kita banyak tuah pasu atau tuah suka tengok yang distance hypotenuse which one is available lah. Lepas tu kita pakai actual formula. Dan kalau kita pergi non right angle triangle, kita tengok kalau let's say all the sides are defined, kita pakai the sine rule. Cosine rule. Kalau kita ada a pair of things macam angle dengan the opposite side, kita pakai sine rule. So basically apa yang kita perlu buat in most topic, I don't say that ni applicable to all topics lah. Kita kena explore. And the other things also, kita tak boleh keep kita punya logic away from mathematics. Banyak orang tinggalkan bila buat mathematics, logic dia tinggalkan kat rumah. Macam example macam kita ada macam budak-budak primary school dia ada problem sum. Most of the problem sum macam direct proportion punya problem lah. Macam for example, kalau satu orang ada 10 apple 10 orang ada berapa apple kan. Tapi kalau dia kasih terbalik dia 10 orang korek lubang tu dalam 5 hari. Kalau 5 orang korek lubang tu dia orang kan faham ni, dia pakai the same model macam dia nak score yang apple tu. Nanti dia ingat 5 orang korek lubang sepatutnya apa? Lagi lama kan, nanti dia dapat answer
kurang. So these are the things bila kita gunakan apa-apa model kan, kita jangan lupa dengan logik kan. Dalam answer tu tengok balik logik kita tak answer ni. Jadi kita tak boleh tinggalkan kalau begini. Jadi kita tu saya nak share juga. Kalau budak-budak sekolah rendah selalu ada masalah menghafal timetable. Menghafal timetable. Kita nak paksa budak-budak belajar 3. Anak saya belajar 3. Jadi kita kena hafal timetable. Kesian juga baru naik belajar 3, kita suruh hafal daripada timetable 2 sampai 9 terus dalam beberapa minggu. So kadang-kadang kalau budak tu macam tak boleh hafal, kita kena tunjukkan dia cara-cara untuk dapatkan answer dia. Example selalu 5 timetable tu senang nak hafal 5 timetable. So kita gunakan 5 timetable tu sebagai awak punya weapon. So macam teacher tanya dia, what is 7 times 7? So saya cakap, begini, awak tahu 7 times 5 kan? Senanglah 5 timetable tu senang hafal. So 7 times 5 tu 35, betul tak? So lepas tu letak jari dia tunjuk, kiralah 42, 49. Straight away. Walaupun lambat sikit, tapi ada cara untuk dapatkan answer dia. Jadi budak-budak tu, especially daripada mula, daripada budak darjah 3, kalau dia tak faham timetable, lain semua akan habis lah. Plus minus so far, kita boleh ada orang lah, mungkin boleh praktis. Tapi bila datang timetable tu, kita kena tolong mereka lah. Jadi ada cara-cara mungkin orang-orang lain tadi, mungkin ada cara-cara yang lain lah. Ada teknik macam for example, kalau kita buat 9 timetable, jadi sebenarnya anak saya 9 timetable tak payah hafal, anak saya semua pakai jari. Macam pakai jari lah. Terus mungkin 9 timetable tu awak tengok semua daripada 9 times 1 sampai 9 times 10 tu, awak plus 2 digit, lalu kasi awak nombor 9 nombor 10 kan. So actually kalau awak kalau cakap kalau nombor 1 kat sini, nombor 10 kat sini kan, so dia 9 times 3, betul tak? 9 times 3 awak duduk nombor 3 nya kasi awak 27 so 27 lah. 9 times 6, 54. So actually for mathematics kadang-kadang ada special trick lah yang akan tolong kita untuk kita buat kerja-kerja sekolah lah. So kadang-kadang untuk yang important actually untuk budak-budak yang lagi pada sekolah rendah ni, kita tak boleh buat mereka takut dengan mathematics. Satu daripada perkara yang mereka takut is timetable. Jadi kita kena tolong timetable. After timetable nanti naik sikit algebra pula. Apa hal pula ni sekarang ada ABC dulu nombor je. Ada A plus B kan. So these are the things yang kita kena keep track and encourage lah. So banyak orang kat luar, ada tuition center, ada mendaki, a lot of graduate or undergraduate yang selalu tutoring kat sana. So selalu orang-orang yang ini diorang ada special trick lah. Kalau mereka tak ada trick, selalu kita tak boleh sampai atas itu. Okay, lagi satu untuk ni just to elaborate untuk daily life mathematics tu. Okay. Sebenarnya manusia gunakan matematik sebagai tool untuk membuat sesuatu, keputusan, decision. Macam mereka kalau nak buat kapal terbang, kalau nak buat kereta, sebelum kereta tu atau kapal terbang tu dibuat, mereka akan buat all the calculation of the tool. Lepas tu from the calculation tu, baru mereka buat keputusan whether kapal terbang tu boleh terbang atau tak boleh terbang. Okay? Macam orang buat insurans, awak buat insurans sakit, kenapa ada premium 100 atau 200 kan? Ini semua bukan nombor yang mereka ambil daripada langit kan. Mereka akan gunakan statistik. Okay? Statistik untuk calculate. Jadi mereka tak akan rugi. Statistik ni kira satu cabang daripada matematik yang mereka ambil data-data daripada beberapa tahun dahulu untuk mereka kumpulkan. Jadi mereka tak buat kesilapan. Lagi satu mengenai kewangan. Jadi sekarang ada macam-macam skim, bank charge interest, inflation, all these are the factors that kita kena tahu lah. Jadi bila kita nak buat sesuatu business tu,
kita akan takib, formalize a model. Lepas tu daripada model tu kita akan decide whether business tu akan berjaya atau tidak. Okay, astronomer I think dah clear cut. Satu daripada reason kenapa Islam, orang Islam dulu adalah founders of mathematics because of astronomy. Sebab mereka nak takib waktu semaya, waktu puasa. Lepas tu artis pula. Artis juga mereka kena tahu konsep of mathematics. Mereka kena tahu konsep of symmetry, konsep of proportion, yang nak campur colour. Nak dapat colour ni, merah kena lebih, lebih kurang. So, yang satu macam game lah. Kalau kita main bola sepak, kita kena tahu pun cara-cara tenang bola tu, nak tenang dia dari satu penjuru ke satu penjuru, berapa kuat, berapa tinggi. So ini actually orang semua faham tau pasal matematik, tapi kadang-kadang bila datang ke meja atau peperiksaan, mereka lupa. Jadi also mathematics can be used for daily activities, geography, volume water. Ini semua kita kena faham lah. Sebab tu apa yang saya nak highlightkan sini, mathematics itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Okay? Tapi lagi satu juga, dengan tool atau model yang kita formulate untuk decide whether projek itu berjaya atau kapal-kapal boleh terbang, itu semua kira terhad kepada pengetahuan kita. Apa yang boleh berjaya is keputusan Allah SWT. Dan kita kadang-kadang dah buat, dah complete, terperinci, tapi tetap gagal. Jadi itu semua kita kena, kita sebagai orang Islam lah, kita kena faham ini semua. Mungkin orang Islam mungkin tak faham, mungkin salahkan model, cakap bawa kaki salah, gitu. Okay. Saya dah cakap panjang sikit. Jadi untuk hilangkan bosan sikit, saya ada satu macam game lah. Satu matematik game lah. Kita buat matematik sekarang. Okay, ni game, I think some of you pernah nampak lah. I think ni quite popular lah di internet. Ni dipanggil crystal ball, crystal ball game. Okay, apa yang kita game, cara permainan game ni senang. Awak pilih satu nombor. Okay, example saya pilih nombor 70. Okay, saya pilih nombor 70. Lepas tu apa yang kita kena perlu buat, 70 tu ada nombor 7 dengan kosong. Kita campur lah, 7 campur kosong. 7 campur kosong, 7 lah. Lepas tu kita 70, kita kena minus 7. Faham tak? Boleh? Okey, saya repeat again. Okey, example kat sini 23. Kita ada 23. So 2 plus 3, 5. Apa yang kita buat, nombor yang kita pilih tu minus nombor yang dah dipluskan lah. 23 minus 5. Okay. So 23 minus 5 berapa? 18. So 18. So kita tengok 18. 18. Tengok shape ni kan. Betul tak? Lepas tu apa kita buat? Kita point kat sini, tekan. Lepas tu kita lagi lah. Nombor dia. Okay. Okay. Ada sesiapa nak cuba tak? Pilih je nombor. Satu orang. Ada yang apa? Abang yang bagi yang depan ni. Boleh pilih nombor satu nombor tak? Berapa? Okey, 67. 67 6 campur 7 13. 67 minus 67. 67 7 tolak 13 54. Kan? So kita tengok 54 ni kan. Kita buat kat sini tekan. Okey, ni yalah, nampak ada magic, tapi sebenarnya tak magic lah. Dia ada dia punya trik. Trik tu kira dalam mathematics.
Okey. Benda ni actually dia gunakan pattern, number pattern je lah, number pattern. Number pattern ni actually nombor daripada 0 sampai 99 lah. Dan kalau kita buat cara begini, kan kalau awak realize semua fall into apa? 9 times table lah. Betul? Tadi kita buat 23 minus 15 dapat 18 kan? Kita lihat orang pilih 67 minus 13 dapat 54. So nombor-nombor ni semua actually false and double. Time table 9 lah. Kosong. Kalau kita ni kosong 9 18 27 pattern dia sama-sama. So apa yang nombor kita ambil kita minus dengan the sum of the two digit you will fall into 9 times table. Okay? Kan dia tak boleh sikit boleh? Faham tak? Ada sesuatu tak faham? Jadi kadang-kadang kalau kita geram kita tengok cik ni betul. So mesti ada trik lah. Jadi apa yang program ni buat, yang setiap kali lepas kita pilih, dia tukar gambar yang dekat 9 times table. Kalau kita perasan sekarang, dekat 9 times table dia actually nombor ni lah, nombor kosong 9 nombor ni kan. Lepas kita dah pilih, kita balik kat sini balik, dia tukar kosong sekarang dah gambar buku lah. So kalau kita tekan gambar buku dah keluar. Okay. Jadi kalau kita pandang balik, gambar kosong is gambar star ni pula. Kosong, 9, 18. So dia kalau dia tak tukar lagi, jadi kita ingat kalau kita tak tukar, kita straight away kita dapat tangkap lah. Dari pasal dia tukar yang the gambar, the pictures at the 9 times table. Okay. Ini bab ni saya belum masuklah sebab dia cakap pasal Islam. Cuma sebelum tu saya tertarik dari bila teman saya Zakaria mengatakan tentang yang macam mana pun kita kira pun ada tanda-tanda ni kita tak dapat jawapan yang kita nak There's something wrong somewhere. Dan saya teringat, saya ada seorang teman juga, dia ambil ataupun dia adalah lulusan engineer, mechanical engineer. Dia adalah seorang mechanical engineer. Specifically dia ambil dalam bidang thermodynamics. Tahu lah thermodynamics ni dia ambil gas propulsion system. Kalau terbang tu, kalau terbang punya blade tu kan, pusing-pusing sedut angin apa tu, tu dia buat kira lah tu. Tu buat kira dia kira. Yang susah punya, matematik. Jadi saya tanya dia, macam mana awak kira macam itu? Sebab saya tahu memang susah ni. Ni macam mana nak sedut angin, berapa banyak angin nak sedut, berapa banyak angin nak keluar, apa semua. Terbang tu boleh naik, berapa terbang. Kadang kita tengok enjin tu, dia lah ada enjin besar, berdampak macam itu, boleh lah buat terbang besar. Tapi ada enjin, saya tengok kapal terbang, jet fighter apa, enjin kecil lah. Kalau tak percaya, tengok kapal terbang Blackbird. Ada dulu Amerika ada buat spy plane nama Blackbird. Waktu dulu the fastest plane lah, the fastest jet plane Mark 3 dia boleh terbang. Enjin dia depan tu cone shape, dan dia punya intake dia tu halus kecil lah ni sebelum. Macam mana dia boleh sebelum angin? Laju kan? Pelik ni. Sekarang macam mana awak kira? Dia cakap sebenarnya dalam thermodynamics ni, dalam jet propulsion ini, kita gunakan apa yang dinamakan sebagai fluid dynamics. Dan perkiraan fluid dynamics ni semuanya estimate belaka. Tak boleh nak kira exact. Tak ada 2 plus 2 is equal to 4. 2 plus 2 bagi 1. Dia tanya balik. It can be 4.1, 4.2, 3.9, 3.8. Depends macam mana kita nak kira tu. Jadi dia agak-agak. Jadi dia cakap tak boleh nak tepat. Kita buat eksperimen. Kalau kita buat kapal terbang, kita buat enjin dia tu shape macam ini,
keluar jawapan macam itu. Kenapa? Tak tahu. Buka balik sheet macam itu. Keluar jawapan macam ini. Salah. Tukar sheet macam itu. Keluar dia punya hasil. Ini kita nak. Jadi itulah sheet yang nak. Jadi dalam kita kapal terbang tu, bentuk dia gini, kemek ke depan ke apa tu, bukan orang suka buat. Orang macam orang masak lah. Rasa-rasa kurang dalam, taruh sikit. Rasa-rasa kurang lepas, taruh sikit. Kenapa gini? Kenapa cubit? Kenapa tak kira berapa gram ni, tahu semua. Itu sebab apa? Ikut cita rasa kan. Dia punya ubah dia tu tak tahu. Sebab macam-macam chemical berlaku dalam laut tu. Taruh garam, boleh taruh jintan, tak apa chemical jadi, rasa dah lain. Ada orang masak bagus, ada orang masak tak bagus. Ada orang pakai masak api gas, tak sedap. Masak pakai kayu api, sedap pula. Kenapa pula? Itu panas dia tu beza. Jadi macam itulah, tak boleh nak buat kira. Jadi dia cakap dengan saya sampai ke atas, saya bukan engineer. Cuma tukar sampai je. Dia kata kepada saya, tak boleh kira benda-benda ni. Fluid dynamics tak boleh nak kira. Jadi kapal terbang banyak angin tu sedut apa semua, termasuk air dia jalan dalam pipe tu, berapa laju pipe air jalan semua. Tak boleh, kita cuma boleh buat eksperimen, kita boleh agak, kemudian apa tak kena kita adjust sampailah kita dapat. Laut tu adjust sampai jadi sedap. Macam itulah cerita. Jadi matematik pun Allah lihat, Allah tunjukkan kebesaran Allah dan kelemahan manusia. Jangan takabur dengan ilmu kamu ada. Kamu boleh kira macam-macam, boleh atas roket naik atas apa semua gini-gini, tapi estimate agak-agak saja. So nak hantar space shuttle naik atas tu pun boleh kira lah berapa banyak gas apa dia perlu tu. Itu pun selepas estimate, berapa banyak eksperimen gitu. Pasal orang ada wind tunnel, buat kapal terbang, buat kapal terbang bukan setakat buat dia tu. Ada wind tunnel, stable ke tak stable ke apa ke, tu cerita lah sikit saja. Balik pada ini, Islam requires mathematics. There's no doubt about it. Memang dalam Islam kita perlukan ilmu hisab. Oleh kerana itu orang Islam perlu mengetahui ilmu hisab. Orang Islam tidak boleh dalam vocabulary dia mengatakan saya tak tahu ilmu hisab, ataupun kita tak perlu belajar ilmu hisab. Sebab apa? Sebab kita punya rukun Islam sendiri, the 5 pillars of Islam, rukun Islam itu lagi 4, semuanya perlukan matematik. Perlukan matematik. Tolak syahadah, ialah ucap kalimah syahadah tak payah matematik lah. Syahadah Allah, syahadah semana kita tidak matematik, tak ada. Tapi selepas syahadah tersebut itu semua matematik. Pertama sekali solat, nak kerjakan solat. Suka-suka nak solat, bila nak solat, tak boleh. Allah SWT tetapkan 5 kali solat dalam sehari, 5 times a day. Bila nak solat 5 times a day tu? Kira-kira macam mana kita tahu subuh hari ini 5.37, besok 5.38, lusa, kemudian sebulan lepas tu 5.45, boleh naik, boleh turun. Ada negeri pula pukul 4.30, 4.31, 31, berapa tak 30, 100 habis itu. Mathematics. Dia buat kira. Zuhur ada cepat, kenapa tak standardize Zuhur pukul 1? Kan senang, orang keluar lunch tu pergi solat Zuhur. Sekejap ke depan marah gila. Mungkin memandai lah. Tak boleh. Dia macam itu juga. Kenapa? Sebab ada kira-kira dia. Waktu solat memang Allah SWT tetapkan ikut peredaran matahari. Allah SWT berkuasa. Allah kata nak ikut jam boleh, tak ada masalah, hak Allah. Tapi Allah tetapkan sembahyang bagi manusia, umat Islam ikut matahari. Sebab apa? Supaya kita kira matahari itu, supaya kita aware. Every day kita aware. Every day kita buka mata, kita lihat kebesaran Allah. Allah cipta matahari naik daripada sebelah timur sebelah barat. Macam mana bergerak? Macam mana nak kira? Buat kira-kira. Pasal orang ulama dahulu dia buat pada semangat inilah, buat kira-kira apa semua, dia dapat kira waktu solat. Itu solat je. Baik, nak tahu nak kira waktu solat macam mana, zuhur, asar, apa semua, kira semua. Nak tahu arah kiblat pula. Takkan nak suka-suka semayang arah kiblat mana? Macam mana kita nak tahu arah kiblat Singapura ini? Kalau macam sekarang Masjid Sigat ni menghadap ke sini atau menghadap ke sana sikit? Berapa angle dia? Berapa bearing dia? Perlu ada kira-kira. Dulu bolehlah estimate matahari tenggelam, matahari itu. Itu pun estimate, tapi
Nak tepat ni bagaimana? Ada matematik dia, perkiraan dia. Perlu belajar trigonometry, spherical trigonometry, sin A over sin big A, sin small c over sin big C. Jadi itulah ada perkiraan-perkiraan. Matematik juga. Ulama dulu belajar matematik. Dia ada bab khas, macam mana tentukan arah kiblat, apa semua. Cuma matematik orang Arab dahulu bezalah matematik. Sekarang dulu tak ada lah, tengok ada sin, cosine, tak ada. Dia ada punya istilah-istilah dia lah. Fa, ka, ko, kita baca pun tak faham. Ko pun tak faham. Sebab apa kita tak terdidik gunakan simbol macam itu. Orang dulu tengok simbol sekarang, apa S, I, kan, G lah, ada macam bulat-bulat lah, F lah, apa benda, tak faham. Jadi tak faham. Jadi itu juga. Tapi tetap matematik ni sama. Matematik is the universal language. Negeri China ke, negeri India ke, negeri mana ke, tetap matematik ni sama, tak berubah. Itu soalan. Paling fundamental, paling asas kita perlukan matematik. Zakat. Nak keluarkan zakat, nak tengok nisab kita penuh ke tidak. Dah sampai nisab ke tidak. Nisab tu dalam bahasa kasarnya kira poverty line. Islam ada, kalau sekarang baru nak cerita pasal poverty line, economics ada poverty line. Islam dulu dah ada. This is the poverty line. Macam mana nak tentukan poverty line tersebut? Bergantung pada economics negara dan dunia. Allah SWT tetapkan ikut harga emas. 96 gram ke 86 gram tu lah harga emas. Itulah paling sedikit dikira orang tu kaya. Bawah tu miskin lah dia, tak payah bayar zakat. Atas tu kaya lah dia, bayar zakat. Dan zakat Allah SWT letakkan berapa persen. Kalau simpanan 2.5%. Kalau binatang ternakan ada kiraan di kambing ke, lembu ke, unta ke ada. Kita tak payah macam pula, kita berapa ternak. Kalau tanaman ada kira 10% ke 5% ke, tapi kita pukul atas 2.5% lah. Paling senang. Fixed rate. Tapi secara ekonomi naik turun. Cuma bila nak keluarkan tersebut, itu susah. Kita ni ikut haul. Lalu sini orang suka buat, zaman sekarang ni orang Melayu suka buat apa? Hole dia lah. Bukan hole lubang. Hole habis tu, hole habis ni, hole. Macam hole. Hole tu apa? Hole tu yang berkata haul. Haul tu apa? Haul tu adalah setahun. Satu haul maknanya one full year. Dan one full year tersebut adalah tahun, bukan kita tahun Masih, Januari sampai Disember. Jangan salah kira zakat jangan salah kira. Awak ikut zakat Januari sampai Disember ke, atau Disember tu Disember ke, Jun ke Jun ke. Macam ingat financial year, macam accounting. Setiap 3 tahun awak kena bayar double zakat. Sebab apa? Kita ikut kalender Islam. Awak ikut kalender Islam, takwim Islam, lunar kalender. Kalau nak bayar Ramadan, akan datang Ramadan. Di Ramadan shift lagi, tak kisahlah, tapi tak Ramadan. Kalau nak bayar Safar lagi. Jadi mesti ikut setahun. Macam mana nak kira setahun? Mathematics. Games mathematics. Kalau kita dulu salah kira, kita kira ingat, tahun mesti ikut financial year lah, end of financial year berapa kita bayar zakat. Baru sekarang sedar, kita kena kira backwards balik. Berapa tahun beza antara lunar year dan solar year. 11 days tolak sampai bila jadi 1 month, 2 month, jadi sampai 1 year, 3 years, bayar lagi zakat tadi. Ini semua kira mathematics dalam kehidupan kita. Kita dalam bangunan ni tengok mumpung ni, alhamdulillah mumpung ni tegak. Tak runtuh, alhamdulillah. Macam mana dia tak runtuh? Orang buat kira. Ada memandai, patri, semua apa taruh kayu. Ingat dia apa? Orang zaman dulu taruh kayu nipah, apa habis apa. Tidak matematik juga. Baik, kemudian yang rukun Islam yang keempat, saum, puasa. Ini lagi-lagi dia tak puasa lagi. Kecoh lagi. Tengoklah. Ru'yah. Puasa nak tengok anak bulan. Macam tak senang tengok anak bulan. Nanti kalau orang tengok anak bulan, kat mana? Tak, tengok je lah. Tengok atas masjid anak bulan. Anak bulan juga. Tak boleh. Tengok anak bulan mesti ada dia punya kira-kira matematik. Nak tahu waktu bila tenggelamnya matahari, waktu bila tenggelamnya bulan. Kalau bulan tenggelam dahulu, matahari dah masih atas, bulan dah tak ada, sisi tengok anak bulan.
matahari tenggelam, bulan pula tak ada, sebab bulan dah tenggelam. Jadi mesti syaratnya matahari tenggelam dahulu, bulan tenggelam kemudian. Sebab dikira tu dahulu. Jadi bila matahari tenggelam, bulan nampak. Kalau matahari belum tenggelam, jangan harap dapat nampak anak bulan. Sebab matahari terang, berderang, bulan tu halus macam menang. Tak boleh. Nak tahu tu kira-kira juga. Sunset, moonset, nak kira-kira. Dah tahu sunset, moonset, nak kira altitude of the crescent, berapa tinggi. Berapa tinggi anak bulan tu. Pukul berapa. Tak ada nak keluar tengok, tak tahu apa, nak pasang teropong. Berapa tinggi altitude dia, berapa bearing dia. Nanti scan ni, mana. Tak nampak confirmnya. Kita mesti fokus dekat itu kat situ. Fokus teleskop ke, fokus apa binoculars ke apa, InsyaAllah nampak. Tapi dengan perkiraan. Macam mana dia tenggelam, pukul berapa tenggelam, apa trajectory dia tenggelam macam gini ke, dia tenggelam macam gini ke, tenggelam macam gini ke. Mathematics. Islam dah pelopori mathematics. Dan Islam dah letakkan mathematics tu, enshrinekan mathematics tu dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Nak tak nak, tak boleh lari dari mathematics. Jadi kenapa kita perlu takut dengan mathematics? Teman saya di saya kampung dia mathematics cayak lah, kata orang-orang kata boleh kira semua. So apa, memang Islam memang tak kena mathematics. Haji, akhir sekali sama juga macam saum juga. Bila nak mulakan haji? Haji bermula pada 1 Zulhijjah sampai, tidaklah, Hari Raya 10 Zulhijjah, Arafah 9 Zulhijjah. Macam mana Arafah itu ditentukan? Tuan tengok anak bulan. Gaduh pula, ni nampak, ni tak nampak. Penentu dia adalah matematik. Berkata Imam Subki, seorang ulama Imam Syafi'i, seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal pada kurun yang ke-8 Hijriah atau ke-9 Hijriah. Kata Imam Subki, kalau sekiranya dua saksi datang bergaduh, yang satu kata nampak, satu tak nampak, hakim perlu putuskan dengan ilmu matematik. Dan ilmu matematik adalah ilmu qat'i, ilmu yang putus, yang tidak ada syak baginya. Sedangkan ru'yah adalah ilmu dhanni, katanya ilmu yang kita masih syak, nampak ke tak nampak, tadi nampak awan ke, burung terbang ke, apa asap, kita tak tahu. Tapi matematik akan tentukan. Kalau nampak ni betul tak nampak. Itu ilmu matematik, kata Imam Subki. Dan setiap qadi perlu ada ilmu matematik. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan saya nak kongsi sedikit lah kalau boleh. Bukan kita nak bangga, tapi nak menunjukkan bahawasanya Islam memang menyuruh kita belajar matematik. Contoh mufti kita yang baru-baru ni kehilangan abang Melah dalam insiden. Mufti Singapura ini merupakan satu-satunya mufti dalam rantau negara Asia, dalam rantau Nusantara ini, satu-satunya mufti yang tahu ilmu matematik, mengira anak bulan dan juga mengira waktu solat. Mufti saya kata dengan yakin. Sebab saya jumpa, saya tengok, saya tanya tu, mufti lain di Malaysia atau di Brunei. Indonesia tak ada mufti. Indonesia ada ulama mereka belajar falak, betul tak terti lah. Brunei, Malaysia ada orang yang mufti lah. Setiap negara ada mufti. Tak ada satu pun mufti yang tahu ilmu falak, ilmu kira-kira ni. Ada mufti Singapura saja. Kerana apa? Kerana dia tak belajar ke Azhar ke universiti, tak ada. Tapi kerana kesungguhan dia, bila dia lagi jadi mufti, dia tahu aku perlu kira waktu solat, aku perlu kira waktu Ramadan, bila macam mana aku perlu belajar. Dan dia pergi belajar. Dia cari guru untuk belajar falak, ambil cuti tanpa gaji, pergi ke Malaysia belajar. Kesungguhannya dalam pembelajaran ilmu ni membuahkan hasil. Dia cerita sama saya, dia cakap saya buat kira waktu solat, saya dah rekap aku. Bukan senang, satu hari 5 waktu kena kira. Bukan satu hari, 365 hari tak pingsan. Bukan ada komputer. Komputer tu yang plus minus, time ada. Sikit lah sin cosine tu je. Kira-kira itulah banyak kerja di mahir tu. Jadi sekarang bila kerja dah senang lah dari komputer. Jadi kita lihat, semua matematik. Orang ulama pun perlu belajar matematik. Jadi kita tak boleh rasa takut dengan matematik.
Paling senang sekali yang mana umum semua manusia perlukan matematik ni adalah bila timbul isu faraid. Seorang meninggal tinggalkan harta. Memang semua orang akan mengalami ini. Bila meninggal tinggalkan harta tersebut, harta nak di mana? Allah SWT tetapkan, Allah SWT tak biarkan kita hidup macam bilau. Kalau Allah SWT tak berikan ilmu faraid ni, tak berikan ilmu faraid, semua gaduh. Ini nak lebih, nak kurang, saya nak kereta ni, nak rumah, nak anting, nak rantai, nak gelang. Gaduh. Jadi Allah SWT tetapkan. Tak boleh nak lain. Ini adalah keputusan Allah. Inilah ilmu faraid. Ada 1/8, ada 1/4, ada 1/3, ada 2/3, ada 1/6. Tak banyak je. Berapa dah fraction? 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Okay, 5. Ada lagi? Tak ada. Ini dah fraction. Tapi macam mana nak kira fraction-fraction ni? 1/8 plus 1/4 plus 1/3 apa semua? Sebab ni ada bapa, ada nak, apa nak kira-kira semua. Mathematics. So orang mesti tahu HCF ke, highest common factor, macam mana nak pluskan fraction, dan bila plus fraction, terlebih pula. Maknanya, katakanlah ada 2/3, 2/3, ada 1/4, ada 1/6. Yang ini dapat 2/3, yang ini dapat 1/3, ini dapat 1/3, ini dapat 1/6. Siapa yang kita nak tanya esok? Dia lah. 1/2 tu, very fun. 1/2. Sedangkan harta tu mesti 1/4. Lagi setengah nak ambil pada orang yang duit harta ke? Macam mana? Ni harta ni nak bagikan, yang ni dapat 2/3. 2/3 dah katakan harta dah 100,000. 2/3 66,666 ringgit 66 sen. Kemudian dia ni pula dapat 1/3, 33,333 sen. Dia tak nak kenal lah walaupun sen pun. Campurkan, ada kurang 1 sen lagi. Siapa boleh pilih kat 66,666 campur 3,333 equals to 9,999. Tak sampai 100,000. 1 sen tu nak kasih siapa? Tak pecah lagi. Tak lagi, ada orang yang tak. Saya pun ada hak juga. Saya pun 1/3 juga. Lepas tu saya dapat 3,333 juga. Mana nak cari lagi duit? Dah habis dah harta dah bagi. Cik tu kan datang lagi pula. Saya pun ada hak juga. Sebenarnya dah harta ni. Sebenarnya 3 divided by 2 lagi. Berapa? 1,7,7 habang pula. Jadi kata cari harta mana? Tak boleh nak kira. Data ulama zaman dahulu berikan solution terhadap masalah ini. Ada bab haul pula dalam perkara ini. Macam mana kita nak naikkan dia punya the total number of shares, naik daripada sikit kepada lebih banyak seraya bagi sama rata. Ini semua solution. Daripada mana datang creativity ni? Daripada mathematics. Sahabat Rasulullah SAW yang paling terkenal, yang paling mahir dalam mathematics adalah Zaid. Kenal mathematics. Banyak datangkan solution dalam mathematics. Allah SWT memang sengaja dalam Al-Quran Allah berikan fraction-fraction gini. Memang ada masalah kalau kamu kira, memang ada masalahnya. Memang tak boleh nak solve. So, left to us to think of the solution. Macam mana nak selesaikan masalah? Ini semua mathematics. Muamalah, business dealing pun mathematics. Saya tak boleh cerita banyak lah. Musyarakah, mudharabah, apa-apa persen tadi. Cik Zakaria tadi. Macam mana percentage, berapa persen ekonomi itu matematik juga. Ini yang cerita sikit banyak tentang matematik. Allah Alam saya sekarang. Kita dah sampai ke penghujung sesi ini. Sebagai nak rampungkan bicaraan kita tadi, tujuan kita yang pertama untuk menggalakkan lagi pelajar-pelajar untuk tidak membenci matematik. Sebab kalau kita tak suka dengan sesuatu tu, kita tak akan mahir lah dalam bahagian itu. Jadi apa yang kita buat is kita kena kita kena galakkan anak-anak kita, adik-beradik kita untuk mahir dalam matematik. So, yang pertama tadi kita dah bincangkan dengan terperinci
tadi, dalam Islam ada berbagai-bagai segmen yang kita perlu solve, yang kita perlukan matematik untuk dapatkan huraian. Jadi tanpa matematik mungkin kita tak tahu bila nak semayang, bila nak start mula puasa, kan? Walaupun sekarang lagipun dalam keadaan dunia sekarang, lagi dalam bidang keuangan, kita perlukan tahu lagi cara-cara matematik, cara-cara pembahagian, inflation, dengan lain-lain lagi lah yang kita perlu tahu. Jadi kita pun faham bila mereka katakan ekonomi naik berapa peratus, dengan GDP, dengan apa. Jadi kita benda ni kita kena tahu lah. Jadi kita pun tahu, okay, ekonomi dah tak bagus, jadi apa kita mesti buat. Kita nak persiapkan diri kita. Kalau mungkin ekonomi bagus, jadi apa yang kita harapkan daripada majikan kita. Jadi benda-benda ni kita kena tahu lah apa makna sistem yang digunakan. Yang satu, matematik is not difficult lah kalau kita tahu. Benda yang kita tahu tu memang susah. Kalau sebenarnya tak ada benda yang tak susah. Semua benda susah. Jadi tunggu kita setelah kita belajar akan menjadi senang. Jadi kita kena ada azam yang kuat untuk belajar, untuk bertanya. Kalau kita tak faham akan sesuatu, kita perlu bertanya. Kalau waktu lagi belajar di politeknik, di universiti, atau di PU Center atau DAC, kalau kita di tahap itu, kita tak boleh bergantung pada cikgu saja untuk menolong kita, sebab kadang cikgu-cikgu itu semua tak ada, yang cara pembelajarannya juga berbeza daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi walaupun untuk belajar sekolah menengah, sekolah rendah pun juga, kalau kita tak tahu, kita perlu bertanya pada orang yang sudah melalui proses itu. Mungkin sebagai yang saya katakan tadi, mungkin orang-orang ni ada trik-trik tertentu untuk menyenangkan kita memahami sesuatu topik itu. Jadi kita perlu bertanya. Yang satu is practice. Practice makes perfect. Kita perlu rajin untuk practice. Yang satu, selain dari practice, kalau kita dah mahir atau kita dah rasa comfortable dengan sesuatu konsep tu, yang lagi bagus untuk kita lebih tertajamkan, untuk kita lebih mahir dalam bahagian itu, kita ajarkan orang. Itu saya rasa itu adalah satu daripada yang saya lakukan dulu, yang buat saya lagi tahu dalam bahagian matematik ni. Sebab waktu tu banyak orang yang bertanya, jadi saya banyak mengajar orang kok. Even waktu saya A-level, waktu saya DAC 1, saya ada mengajar budak O-level. Jadi apa yang saya sudah belajar dulu, saya ajarkan pada budak tu. Jadi yang the basic semua tu saya tak lupa. Jadi apa yang saya belajar O-level, A-level, saya masih ingat yang lama-lama. Jadi sebab matematik ni, apa yang kita belajar daripada darjah 1 tetap akan digunakan sampai ke tahap universiti. Jadi lagi kalau kita dah mahir tu, cubalah ajar pada orang, discussion. Jadi di situ kita dapat lebih praktis. Dan jangan rasa intimidated. Macam tadi yang game yang kita main tadi, saya tekan sekarang kita rasa geram pula. Takkan ini magic kan? Dalam sekolah Islam kan, saya magic kan. Jadi kita tengok tu kita geram. Betul pula kan. So macam kita rasa ada benda yang tak kena lah. Jadi kalau kita teliti kan, belajar, tengok rumus pattern semua, kita tahu lah yang ini semua actually ada cara-cara untuk menyelesaikan. Yang satu, kalau tadi dalam slide saya cakap, lalu matematik ni bila kita belajar, kadang matematik ada certain topics yang tak kena dengan kita. Kadang kita bagus dalam biomaths, kalau kita buat statistics, dia tak ngam dengan kita lah. Jadi kita kena cari cara untuk belok, untuk cari jalan lain lah, untuk fahamkan lagi. Kalau kita tak faham, kita tanya, tengok kawan-kawan tu, ini dia faham juga, tanya pada dia.
Jadi kita tak boleh berhenti ke, tak tahunya stop. Kalau kita ada attitude begitu kita tak akan maju lah. Jadi kita harus keep pushing. Matematik kita keep pushing. Jadi pun matematik ni selalu kalau di sekolah mereka ajar matematik, dia tak tunggu kita tau. Algebra mungkin 3 minggu, lepas 3 minggu terus dia pergi kat cikgu matematik. Dia tak tunggu tak faham. Kita tak boleh faham betul. Jadi kita tak boleh berhenti lah. Kita kena keep pushing. Kalau tak faham kena tanya. Lagi sekarang ada mendaki, ada banyak undergrad yang turun mendaki atau AMP atau tuition center ni lah. Jadi kita gunakan all these avenues lah untuk meningkatkan pemahaman kita dalam matematik. Okay, last one is jadi kita tak ada choice untuk semua pelajar-pelajar, kita tak ada choice. Kita mesti faham matematik. Sebab kalau kita tak faham matematik, perjalanan kita untuk mendapatkan sesuatu yang signifikan akan tergendala. Seperti kalau waktu O-level ni, kalau kita tak pass matematik, kalau impian kita nak pergi ke politeknik atau ke junior college, kita tak dapat ke sana. Walaupun subjek-subjek lain kita dapat A ke, B ke, tapi matematik terfail, mereka tak akan beri kita peluang untuk pergi ke politeknik atau PhD. Jadi kalau kita tengok sistem pembelajaran, education system kita di Singapura, kita tak ada pilihan lain. Kita mesti fahamkan matematik. Walaupun kita tak suka matematik, jadi daripada sekarang kita ubah pemikiran itu. Kita tak ada choice, tapi kita harus sukakan matematik. Okay. Jadi di sini saya akhirkan sesi diskusi